Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita bertemu kembali sejarah tingkatan 2. Okay, bab 6 Kesultanan Johor Riau. Okay, dalam bab 6 ini kita akan belajar dua subtopik, iaitu pengasasan Kesultanan Johor Riau dan juga kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, 6.1 pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, Johor Riau ni sebenarnya adalah diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sebab dia diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka, maka kerajaan ini mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan takluk dan juga naungan Kesultanan Melayu Melaka. Begitu juga dengan tradisi kegemilangan dan juga keagungan kerajaan awal di alam Melayu juga diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, so dalam pengasasan Kesultanan Johor Riau ni kita akan mengetahui pengasas dia, lokasinya di mana dan bagaimana Kesultanan Johor Riau mencapai kegemilangan dan apakah aspek kegemilangan tersebut. Okey, jadi Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh Raja Ali, iaitu putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah, dan baginda menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I. Dan kerajaan ataupun Kesultanan Johor Riau ini bermula di pesisir Sungai Johor, di mana rakyat Sultan Alauddin Riayat Shah telah menitahkan Bendahara Seri Naradiraja untuk menghimpunkan rakyat di kawasan pesisir Sungai Johor untuk membuka negeri di situ. Okey. Dan sepanjang pemerintahan Kesultanan Johor Riau ini terdapat beberapa pusat pemerintahan. Okey. Jadi pusat pemerintahan Johor Riau ni tidak tetap di satu tempat, dia ada beberapa pusat pemerintahan yang dibina. Okey, pusat pemerintahan yang pertama ialah di Kota Kara Pekan Tua, dibina oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528. Okey, kedudukan Kota Kara ni berhampiran dengan sungai yang lebar, jadi ia memudahkan kapal untuk keluar masuk. Dan kawasan ini juga berbukit bukau, maka kawasan yang berbukit bukau ni dapat menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar. Okey, namun pada tahun 1535 pusat pemerintahan Johor Riau terpaksa dipindahkan ke Kota Sayong apabila pusat pemerintahan di Kota Kara Pekan Tua telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun tersebut. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah berundur dan membuka pusat pemerintahan baru di Kota Sayong, Pinang. Dan kawasan ini lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar untuk melintasi sungai yang sempit. Sungai dekat situ lebih sempit, jadi dia lebih selamat. Jadi kapal perang musuh tak boleh nak melintasi sungai tersebut. Seterusnya pada tahun 1540 sekali lagi pusat pemerintahan Johor dipindahkan ke Kota Batu, Johor Lama. Kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Antara kelebihan kawasan Kota Batu ni ialah sungainya yang lebar, jadi ia memudahkan kemasukan kapal dagang. Jadi sebenarnya kewibawaan Sultan Alauddin Riayat Shah ni yang telah meletakkan asas yang kukuh sebenarnya telah berjaya mengembalikan kewibawaan dan kedaulatan kerajaan Kesultanan Melayu, dan justru dari situ juga Kesultanan Johor Riau berjaya mencapai kegemilangan. Okey, sebenarnya tahukah anda Kesultanan Johor Riau ni sebenarnya telah diperintah oleh sultan dari dua keturunan. Di mana peringkat pertama daripada tahun 1528 hingga 1699 Kesultanan Johor Riau diperintah oleh waris berketurunan Kesultanan Melayu Melaka. Manakala daripada tahun 1699 hingga 1824 Kesultanan Johor Riau diperintah oleh sultan yang berketurunan Bendahara Johor. Okey. Seterusnya kita nak tengok apakah cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau untuk mencapai kegemilangan. Ada 4 cabaran. Yang pertama, persaingan Johor, Aceh dan Portugis. Yang kedua, perang Johor Jambi. Yang ketiga, konflik pembesar. Dan yang keempat, ancaman Raja Kecil. Yang pertama,
Okey, persaingan Johor, Aceh dan Portugis ini juga dikenali sebagai Perang Tiga Segi ataupun Perang 100 Tahun. Okey, ia berlaku bila ketiga-tiga kuasa ni ingin menguasai perdagangan di Selat Melaka, dan persaingan ini berakhir bila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis di Melaka, dan juga bila Sultan Iskandar Thani di Aceh mangkat, maka berakhirlah persaingan antara Johor, Aceh dan Portugis. Okey. Di Aceh menyerang Johor kerana perdagangan Aceh tergugat. Johor pula serang Portugis sebab nak dapatkan balik Melaka dari Portugis. Aceh serang Portugis pula kerana Portugis ingin menguasai perdagangan Aceh. Dan Portugis serang Johor kerana menyangka adanya pakatan Johor dengan Aceh. Okey, itulah Perang Tiga Segi. Okey. Cabaran kedua, Perang Johor Jambi. Okey, Jambi dulunya adalah antara wilayah Kesultanan Melayu Melaka. Okey, namun bila Melaka dah tewas kepada Portugis, berlakulah konflik antara Johor dengan Jambi. Jadi, Johor telah menuntut wilayah tungkar daripada kerajaan Jambi. Okey. Maka berlakulah krisis dan peperangan antara Johor dan Jambi daripada tahun 1659 hingga 1679. Okey, dan Johor telah menyerang Jambi pada bulan Jun 1679, di mana Jambi telah tewas dan terpaksa tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau pada ketika itu. Okey. Yang ketiga, cabaran ketiga adalah konflik pembesar. Okey, berlaku konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dan juga Laksamana Tun Abdul Jamil. Okey. Konflik antara kedua-dua pembesar ni adalah untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey, namun konflik antara Bendahara dengan Laksamana ni berakhir dengan pengunduran Laksamana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Okey, seterusnya keturunan Bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey, semasa adanya Laksamana Tun Abdul Jamil tu, pengaruh Bendahara tu tergugat sebab pengaruh Laksamana ni lebih kuat. Okey, jadi itu yang berlaku konflik. Tapi bila Laksamana Tun Abdul Jamil berundur ke Terengganu, maka keturunan Bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan. Okey, dan Bendahara Tun Habib Abdul Majid telah meninggal dunia, dan beliau dikenali sebagai Bendahara Padang Saujana. So, bila Bendahara Tun Habib Abdul Majid meninggal dunia, jawatannya digantikan oleh anaknya Tun Abdul Jalil. Okey, cabaran keempat ialah ancaman Raja Kecil. Okey, Raja Kecil telah menyerang Johor pada tahun 1718, okey, 1718 untuk menuntut kerajaan Johor, di mana Raja Kecil ni mendakwa dirinya sebagai Sultan, putera Sultan Mahmud Shah I. Okey, Sultan terakhir keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Mahmud Shah I ini juga dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Kalau pernah dengar cerita, Sultan Mahmud Shah ni dia jadi sultan masa dia muda lagi. Okey. Dan yalah, bila muda, so mungkin pertimbangan dia tak berapa waras, adalah mitos cerita ada isteri panglima dia mengidam nak makan nangka, okey, dari kebun dia. Lepas tu tiba-tiba dia tahu, bila nak makan nangka, tengok nangka tu telah ditebuk. So dia tanya siapa tahu isteri pahlawan dia tu, panglima dia makan nangka, dia bunuh. Okey, dia belah perut, dia bunuh. So bila panglima dia balik tahu isteri dia dibunuh macam tu, maka dia pun balas dendam lah. Jadi dia lontar lembing ketika Sultan Mahmud sedang di Julang. Meninggallah dia kat situ. Sebab itulah dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Jadi Sultan Mahmud ni memerintah daripada tahun 1685 hingga 1699. Okey, dan Raja Kecil ni, so bila dia pergi menuntut kerajaan Johor, maka dia mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okey. Jadi bila Raja Kecil pergi menuntut takhta macam tu dan mengisytiharkan diri Sultan, maka Raja Sulaiman, okey, yang berada di Johor Riau ketika itu, yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil.
Okey, Opu Bugis ni ialah gelaran untuk kerabat diraja Bugis Lu di Sulawesi Selatan. Jadi Opu Bugis ni agak terkenal lah. So antara Opu Bugis 5 bersaudara tu ialah Daing Parani, Daing Menambun, Daing Merewah, Daing Celak dan juga Daing Kemasi. Jadi Raja Sulaiman minta tolong daripada Opu Bugis 5 bersaudara ni. Dan akhirnya Raja Kecil dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Dan seterusnya, bila Raja Kecil dapat dikalahkan, maka Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okay, dan memerintah daripada tahun 1722 hingga 1760. Dan seterusnya, Daing Merewah antara Opu 5 bersaudara tadi telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Okey. So dalam nak menghadapi cabaran tadi, 4 cabaran tadi, maka Johor Riau terpaksa membuat strategi. Okey. Okey. So antara strategi ialah pemindahan pusat pemerintahan, membina kuarter pertahanan, menjalinkan hubungan dengan Belanda. So ada 3 strategi yang dilakukan. Okey. So strategi yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Okay, sebahagian besar pusat pemerintahan Johor Riau terletak di pesisir Sungai Johor. Dan pusat pemerintahan ini sering berpindah. Okay, kenapa pusat pemerintahan ini sering berpindah? Kenapa tak duduk satu tempat je? Ni tengok ni banyak ni. Kota Sayung, Makam Tauhid, Kota Batu Sawah, Kota Kara dan sebagainya. Kenapa berpindah-pindah ni? Okay, ada tujuan dia. Okay, 2 tujuan dia. Yang pertama, ia merupakan keperluan strategi. Okay, ketenteraan dan pertahanan. Yang kedua, muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan juga Aceh. Tu sebab dia bukan saja-saja pindah. Okey, itu strategi ketenteraan dan pertahanan dan juga muslihat pertahanan. Okey. Strategi kedua, membina kuarter pertahanan. Okey, di samping ada pusat pemerintahan, okey, Kesultanan Kesultanan Johor Riau juga membina kuarter pertahanan. Maksud di setiap pusat pemerintahan dia akan bina kuarter pertahanan, dan kuarter ni pun berubah-ubah mengikut lokasi pemerintahan. Dan kuarter pertahanan ini juga mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Okey, sebagai contoh ni Kota Kara di Pekan Tua. Okey, ada dinding kayu bercerucuk tajam, ada meriam dan sebagainya. Okey, begitu juga di kalau tengok sebelum ni Kota Batu Sawah, dia ada benteng yang tinggi, yang kuat, sebagai pertahanan. Strategi yang ketiga pula, Kesultanan Johor Riau menjalinkan hubungan dengan Belanda. Kenapa Kesultanan Johor Riau menjalinkan hubungan dengan Belanda? Yang pertama adalah untuk mengekalkan kedaulatan kerajaan, dan juga sebagai strategi untuk menghadapi ancaman Portugis di Melaka dan juga Aceh. Dan sebenarnya hubungan Kesultanan Johor Riau dengan Belanda ni bermula pada tahun 1602 lagi. Di mana Belanda pada tahun 1602 tu, Belanda telah menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Dan dari situ, maka perjanjian Inggeris Belanda telah ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Metterleef de Jong dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah II. Di atas sebuah kapal Belanda. Kapal tu milik Belanda lah, yang bernama Orange. Orange. O-R-A-N-G-E. So bila ada hubungan antara Belanda, jadi Belanda pun boleh meminta bantuan Johor. Sebagai contoh, Belanda telah meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Maka Johor telah memberikan Johor bukan sekadar mengambil bahagian dalam peperangan, bahkan memberi bantuan seperti mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke hutan, menaikkan semangat tentera Belanda. Dan Johor telah membantu Belanda mengepung Melaka,
mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640 dan akhirnya Portugis berjaya ditewaskan pada tahun 1641 iaitu bulan Januari. Okey, dan dengan disebabkan oleh tiga strategi yang bijak ini, okey, maka Kesultanan Johor Riau dapat mengekalkan kedaulatan dan kestabilan kerajaannya dan seterusnya berjaya melonjakkan, okey, Kesultanan Johor Riau ini ke arah kegemilangan dan juga keagungan di alam Melayu. Jadi kita perlu ambil lah semangat kat situ, ambil pengajaran kat situ supaya kita juga boleh menjadi maju dan gemilang. Okey, untuk diri kita, untuk keluarga kita, okey, dan juga untuk negara kita. Okey, last sekali jangan lupa ada latihan, bolehlah cuba jawab, okey, untuk lebih faham tajuk ini. Okey, kita akan bersambung untuk 6.2 di video seterusnya. Sekian, terima kasih.